Assalamualaikum semua anak-anak. Harap semua sihat sejahtera pada pagi ini. Hari ini Ustazah nak share satu lagi tajuk yang kita patut belajar pada minggu ke-13, iaitu bahagian akidah. Tajuknya perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman. Melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa, melainkan antum illa wa antum muslimun, dalam keadaan kamu seorang muslim. Okey, bagaimana iman kita boleh terbatal? Iman kita boleh terbatal dengan 3 cara. Yang pertama melalui i'tiqad ataupun pegangan kita. Yang kedua melalui perkataan. Dan yang ketiga melalui perbuatan. Bagaimana iman boleh terbatal melalui i'tiqad? Iman boleh terbatal dengan sebab kita tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan al-uluhiyah ataupun perkara ketuhanan, an-nubuwah itu perkara kenabian, perkara al-ghaibiyat iaitu perkara-perkara ghaib, dan juga asy-syar'iyyah ataupun asy-syariah. Contoh i'tiqad yang membatalkan iman melalui al-uluhiyah. Yang pertama, kita mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta ataupun al-khaliq. Yang kedua, mengingkari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dan lain-lain. Wujud, qidam, baqa' dan sebagainya. Yang ketiga, menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam ini. Okey, i'tiqad yang membatalkan ini, contoh i'tiqad yang membatalkan iman melalui an-nubuwah. Perkara an-nubuwah, perkara kenabian. Yang pertama, mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang ataupun semua nabi dan rasul. Yang kedua, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Seterusnya, contoh i'tiqad yang membatalkan iman melalui al-ghaibiyat. Mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Ini semua perkara ghaib. Mengingkari kewujudan alam barzakh atau azab kubur pun perkara ghaib. Mengingkari kewujudan para malaikat. Tengok, mengingkari kewujudan para malaikat dan juga jin. Contoh i'tiqad yang membatalkan iman melalui asy-syariah. Seperti mengingkari rukun Islam atau salah satu daripadanya. Mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mengingkari pengharaman zina ataupun menghalalkan liwat dan juga musahabqah. Liwat lelaki sesama lelaki, musahabqah perempuan sesama perempuan. Beriktikad, yang ketiganya beriktikad bahawa undang-undang syariah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ialah undang-undang yang lapuk dan tidak sesuai diamalkan pada masa kini. Itu dari segi syariah. Seterusnya, perkara yang kedua, iman kita boleh terbatal melalui perkataan. Macam mana iman terbatal melalui perkataan? Iaitu setiap percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam ataupun mempersendakan hukum hakam Islam. Ada 3 cara, pengakuan, penafian dan juga mempersendakan. Kita lihat contoh perkataan yang boleh membatalkan iman melalui pengakuan yang mengandungi perkara kufur, yang mengandungi
mengandungi maksud kufur. Contohnya kita berkata, saya tidak lagi beragama Islam. Ataupun Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan masa kini. Nah, itu contoh dia. Okey, contoh perkataan yang membawa maksud penafian akidah Islam, contohnya kita berkata, saya tidak percaya adanya malaikat raqib dan atid. Ataupun kita berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun buat dosa. Itu contoh penafian akidah. Contoh persendaan hukum hakam Islam pula, seperti kita berkata zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Ataupun tidak sesuai menutup aurat. Ya, ataupun kita kata Bilal itu telah menyalak seperti anjing. Ini kalau kita kaitkan dengan azan. Okey, yang ketiga, iman kita boleh terbatal melalui perbuatan. Macam mana? Okey, melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Contohnya, ya, kita sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Makhluk-makhluk lain. Yang kedua, meletakkan peralatan agama lain dan memberi penghormatan kepadanya. Kita ambil peralatan agama lain, kita hormat kepada peralatan tersebut. Yang ketiga, melakukan upacara ibadah agama lain. Ini tak perlu dihurailah. Yang keempat, mengoyak mushaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah, malaikat dan buku-buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkannya. So kena jaga-jagalah. Jangan letak merata bersepah dan sebagainya. Okey. Iman kita terbatal ada beberapa syaratnya. Okey, syarat terbatalnya iman. Yang pertama, kita mengetahui perkara yang dilakukan itu membawa diri kepada kufur. Kita tahu perkara yang kita buat itu adalah membawa kepada kufur. Yang kedua, kita mengingkari perkara asas dalam Islam. Seperti perkara yang berkait dengan rukun iman dan juga rukun Islam. Kita ingkar, kita tidak percaya pada rukun iman atau rukun Islam. Seterusnya, kita melakukan perkara yang jelas membawa diri kita kepada kufur. Maknanya perbuatan kita jelas membawa diri kita kepada kufur. Contohnya kita pergi menyembah berhala. Ya, masuk ke gereja-gereja dan kita menyembah. Itu maksudnya jelas membawa kepada diri kita kufur. Yang keempat, melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Maksudnya apa yang kita buat itu tidak ada yang memaksa kita. Kita buat sendiri dengan pilihan kita sendiri. Okay. Apakah kesan? Okay. Akibat melakukan perkara yang membatalkan iman. Ini kesan dia. Implikasi, kesan, akibat. Satu, rosak segala amalan soleh dan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kita bertaubat semula dengan taubat nasuha. Yang ketiga, diharamkan memasuki syurga. Sebaliknya akan kekal dalam neraka. Yang keempat, akan hilang hak terhadap harta pusaka yang akan ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Maksudnya kita tidak berhak mendapat harta pusaka daripada ahli keluarga kita yang masih beragama Islam. Okay. Bagaimana pula cara kita menjauhi perkara yang membatalkan iman? Ataupun kalau ada soalan kata cara mengelakkan diri, cara menghindari daripada perkara yang membatalkan iman. Yang pertama, mesti menguasai ilmu. Iaitu kita mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Kita tahu perkara-perkara kufur yang mana. Yang kedua, dari segi pemilihan sahabat. Maksudnya kita kena bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik yang dapat membimbing diri kita kepada kebaikan. Yang ketiga, dari sudut amalan. Kita hendaklah melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa mengkaji, iaitu memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, berdoa, iaitu sentiasa berdoa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa istiqamah di atas agama Islam.
Yang keenam, taubat. Sentiasa bertaubat ataupun sentiasa beristighfar. Memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Okey, itu saja kita punya isi pelajaran hari ini.